Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam keceriaan, salam kecemerlangan dan salam kejayaan untuk antum semua pelajar-pelajar tahun 4. Baiklah, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan bersama dengan antum. Kita akan sambung semula berkenaan dengan perkembangan agama Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan agama Islam, dari segi mana? Sebelum ni kita dah mula dengan pembinaan masjid. Kemudian insya-Allah pada hari ini kita akan mengetahui sedikit berkenaan dengan peranan masjid. Kenapa Rasulullah bina masjid? Kenapa tak bina pasar malam dulu ke? Kenapa Rasulullah tak bina pondok ke, rumah ke, kan? Tetapi Rasulullah selepas dia sampai di satu tempat, Rasulullah akan bina masjid. Apa peranan masjid dan apa fungsi masjid? Jadi jom sama-sama kita saksikan. Guys, bertemu lagi. InsyaAllah pada kali ini kita akan bercerita tentang peranan masjid. Okey, baiklah. Ada beberapa peranan masjid. Ada lebih kurang 7. Okay, ada 7 peranan masjid yang kita akan pergi pada hari ini, insya-Allah. Kita cubalah. Okey. Baik. Yang pertama, apa peranan masjid? Yang pertama, sudah semestinya masjid ini adalah sebagai pusat ibadah. Dekat situlah tempat kita semayang. Okey, tempat kita semayang 5 waktu, tempat kita beriktikaf, tempat kita membaca Al-Quran, tempat kita berzikir, tempat kita ialah kan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang tenang, kan. Itulah fungsi pertama masjid. Kemudian yang kedua, masjid adalah sebagai pusat kemasyarakatan. Pusat kemasyarakatan ni maknanya apa? Dia adalah jadi tumpuan masyarakat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam berkumpul di masjid. Kalau ada apa-apa masalah, orang akan pergi ke masjid. Kalau ada apa-apa isu, orang akan pergi ke masjid. Yang pertama, apa tujuan masjid? Masjid sebagai pusat pusat tumpuan masyarakat ialah sebab pertama, masjid dia dah menyelesaikan masalah rumah tangga. Kan? Orang gaduh-gaduh dekat rumah, dia pergi dekat masjid. Pergi kat masjid, cari Nabi, cari Rasulullah ataupun cari alim ulama, tanya macam mana nak buat ni, rumah tangga berkecai dan sebagainya, minta nasihat di situ. Okey, kemudian memupuk perpaduan umat. Ramai orang Islam datang kat situ, berkenalan dengan orang yang kita tak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, peluk dan sebagainya lah. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, di masjid juga pada zaman Rasulullah tu, dia menjadi tempat merancang. Tempat merancang apa? Merancang pembangunan dan merancang ketenteraan, merancang infrastruktur bandar di satu-satu tempat tersebut. Masjidlah tempat yang utama. Okey, baiklah. Kemudian yang ketiga, fungsi masjid. Sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Masya Allah. Masjid ni adalah sebagai pusat penyebaran ilmu. Tak kiralah ilmu apa pun pada ketika itu, pada ketika zaman Rasulullah. Zaman sekarang ni masalahnya ialah bila masjid dihadkan penggunaannya sebagai sekadar tempat mengembangkan ilmu agama sahaja. Contohnya ilmu Quran sahaja, kan. Ilmu lain payah, kan. Ustaz pernah nak cuba buat satu program apa tu? Program bijak sifir di sebuah masjid. 2-3 tahun lepas lah, di sebuah masjid yang tak boleh nak bagi tahu lah namanya. Pegawai masjid tu tak bagi. Tak bagi, macam-macam alasan lah. Dikatakannya takut budak bising, takut masjid kotor, takut dan sebagainya. Kita nak buat program aktiviti untuk pelajar-pelajar di kampung tersebut. Program bijak sifir. Nampak dia tak islami, kan, konon lah, kan, dia tak islami, tak berkaitan dengan agama, kan. Tapi tak dapat kelulusan. Ada masjid yang macam tu, kan. Jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab masjid ni sebagai pusat penyebaran ilmu. Apa-apa ilmu yang baik, kan, perlulah disebarkan. Salah satu tempatnya adalah di masjid selain daripada sekolah. Baiklah. Seterusnya, yang keempat,
Okey, sebagai pusat ekonomi. Pusat ekonomi ni, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat pengurusan ekonomi, seperti tempat zakat Rasulullah buat, kemudian wakaf. Di situlah orang nak cari dana dan sebagainya. Okey. Kemudian di masjid jugalah ada urusan pentadbiran pembayaran cukai, dikenali sebagai jizyah, kan, cukai kan. Kemudian pengurusan dan pentadbiran rampasan perang ataupun harta ghanimah. Okey, di situlah Rasulullah, di masjid itulah Rasulullah menguruskan keseluruhan ekonomi umat Islam. Dia pusat, masjid ni sebagai pusat. Kemudian semua pendapatan ini digunakan untuk memajukan negara Islam dalam bidang-bidang tertentu, antaranya bidang pendidikan, bidang perjuangan, bidang kebajikan dan bidang kemasyarakatan. Duit-duit tadi tu yang Rasulullah kumpul di pusat tu ataupun di masjid tadi, Rasulullah gunakan untuk perkara-perkara yang Ustaz sebut tadi. Baiklah, yang seterusnya, apa fungsi masjid? Yang kelima, masjid adalah sebagai pusat politik. Pusat politik. Rasulullah dan para sahabat menjadikan masjid sebagai tempat bermesyuarat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Ini adalah politik. Politik ni adalah berkenaan dengan perancangan masyarakat dan perancangan negara. Politik bukanlah sekadar yang kita lihat sekarang kan, jatuh menjatuhkan, hina menghina, kata mengata, depan cakap lain, belakang cakap lain, hari ni kawan, esok musuh, hari ni musuh, esok kawan dan sebagainya, bukan. Ia adalah berkenaan dengan soal tadbir urus negara dan juga soal tadbir urus masyarakat. Baik. Seterusnya, yang keenam, masjid juga sebagai pusat seni. Masjid juga menjadi sebagai pusat seni. Pada zaman Rasulullah, masjid menjadi tempat untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran dan qasidah. Nasyid-nasyid yang memuji Allah, kan? Kemudian zikir-zikir yang merdu-merdu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kan? Di samping bacaan-bacaan Al-Quran yang bertarannum dengan pelbagai cara, kan? Di masjid lah. Itulah namanya kesenian. Baiklah. Jadi yang ketujuh juga, lambang perpaduan umat Islam. Masjid menjadi lambang perpaduan umat Islam. Sebab apa? Di situlah umat Islam berkumpul, di situlah umat Islam bersatu, di situlah umat Islam berkenalan antara satu sama lain. Kalau kita tak pergi masjid, kadang-kadang kita tak kenal pun jiran-jiran, antara jiran sebelah rumah pun tak kenal, jiran jauh apatah lagi, kan, lagilah tak kenal. Jadi di masjid lah tempat kita berjumpa, tempat kita bermesra, tempat kita berborak, tanya khabar, tanya awak siapa, bila pindah sini dan sebagainya. Jadi begitulah, ketujuh peranan masjid ini sebenarnya adalah sangat diperlukan sekarang. Sebab apa? Sebab sekarang ni ada beberapa peranan-peranan masjid yang diketepikan, kadang-kadang acuh tak acuh sahaja, kan, menyebabkan umat Islam sekarang makin lama makin kurang bersatu, makin lama makin tidak bersatu dan sebagainya. Sebab kalau kita perhatikan di sesebuah tempat ataupun di sesebuah taman, kalau masjid dia tu imarah ataupun masjid dia tu meriah, macam-macam aktiviti kemasyarakatan, kita akan lihat kawasan, sesebuah kawasan tu dia lain sikit. Dia nampak masyarakat di kawasan tersebut lebih bersatu, lebih mudah menangani masalah ataupun kurang masalah di tempat-tempat tersebut. Jadi begitulah peranan masjid yang digariskan di dalam buku teks Kafah ini. Jadi wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye.